السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. الحمد لله. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan buku kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Kita pada muka surat 280, bahagian ketiga, kisah-kisah ghaib di masa datang yang belum terjadi. Jadi kita dah sebut dulu bahawa kisah ghaib ni dia maksud dia pada masa yang akan datang juga disebut sebagai kisah ghaib, dan perkara yang sebelumnya juga dipanggil sebagai kisah ghaib, tapi dia panggil kisah ghaib yang nisbi lah. Yang nisbi maknanya sandaran kepada orang yang tak tahu. Kalau orang yang tahu tu dia tak panggil ghaib lah benda tu kan, untuk yang masa lepas. Masa lepas contohnya sejarah hidup saya. Sejarah hidup saya mana saya tahu sejarah hidup saya, kan? Tapi bagi orang lain dia adalah perkara yang ghaib. Bagi saya tidak ghaib lah. Kan dia panggil itu perkara, dia panggil perkara ghaib yang nisbi. Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab dia Syarah Al-Usul Al-Thalathah tentang pembahagian kisah ghaib ni lah, tentang perkara ghaib ni. Jadi kalau perkara ghaib yang akan datang, siapa saja yang mendakwa perkara ghaib yang akan datang, maka dia kafir lah, kan? Kecuali para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang Allah Taala beri wahyu kepada mereka apa yang akan berlaku di masa akan datang. Itu pun bukan semua perkara yang Allah Taala beritahu kepada mereka lah alaihi wassalatu wassalam, dan kepada Nabi kita sallallahu wasallamuhu alaihi. Jadi begitu juga Nabi SAW, dia tidak tahu perkara yang akan datang melainkan apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala tentang perkara ghaib. Apa yang akan berlaku pada umat dia, kan? Mana sebelum kiamat, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, apa yang akan berlaku di alam barzakh, apa akan berlaku pada hari kebangkitan, bagaimana syurga, bagaimana neraka, bagaimana ciri-ciri ataupun ahli neraka tersebut, kan? Bagaimana siksaan-siksaan orang dalam neraka, bagaimana nikmat-nikmat yang akan dikecapi oleh ahli syurga, kan? Itu maksud dia yang diberitahu kepada Nabi SAW melalui wahyu. Adapun selain pada Nabi, maka siapa saja yang mendakwa perkara ghaib yang akan datang, maka dia kafir lah. Akan dia kafir. Mati di kekalan neraka jahanam selamanya lah. Baik, ini apa yang kita akan bincangkan dan apa yang kita akan bacakan pada pagi ini, kisah-kisah ghaib di masa datang yang belum terjadi. Baik, kalau kita terjemahan hari ini muka surat 280 lah. Okey, dia kata pertempuran di gunung yang terbuat daripada emas. Okey. Jadi di sini saya ada buat sikitlah presentation lebih kurang, masa yang terlalu mengekang, nak buat kerja banyak satu masa susah. Jadi kita buat yang kita mampu buat. Kita baca dulu dia punya pengantar dia, pertempuran di gunung yang terbuat daripada emas. Kalau ikut dalam hadis ni, maknanya di Sungai Furat ni lah yang akan zahirnya gunung daripada emas. Sama dengan ketika kaum muslimin menderita kesakitan kerana berbagai hal yang menyedihkan mereka di masa lampau. Masa lampau umat Islam, generasi awal atau generasi kedua umat Islam, generasi ketiga dan seterusnya, kan? Bagaimana penderitaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika di awal Islam, ketika fatrah Makkiyah, maksudnya gitu kan. Dan ketika di zaman kegemilangan, kemudian zaman keruntuhan, kejatuhan kerajaan-kerajaan umat Islam, kan? Kita lihat manusia umat Islam ni melalui fasa-fasa kejatuhan yang begitu menyedihkan dan menyakitkan, sebagaimana kita baca dalam sejarah dan dirakam oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab mereka, di dalam syair-syair mereka. Abu Bakar Ar-Randi rahimahullahu taala disebut dalam dia punya syair dia,
saya ada hafal juga dulu syair tu, tapi benda ni kita bukan hafal Quran kan. Jadi apa nama, dia punya syair tu cerita tentang kejatuhan kerajaan Andalus. Tapi dia umum lah, maksudnya umum tentang keperitan ataupun kesedihan umat Islam di zaman dia dan di zaman yang sebelumnya. Jadi Abu Bakar Ar-Randi ni seorang penyair Andalus. Ya. Uh, di sini ada orang yang apa nama, dia pembaca syair ni, kita boleh dengar, saya boleh share di sinilah sekejap ya. Uh, tak tahulah yang skrin ni boleh dengar suara ataupun tidak kan. Ini syair dia. Okey, saya ambil sikit ya. Okey. Okey. Ini apa yang disebut tentang kejatuhan kerajaan Andalus dan maksad ataupun kesedihan yang menimpa umat Islam di masa lampau, bermula daripada zaman kejatuhan lah umat Islam tadi, apabila mereka berpaling daripada manhaj Nabi SAW dan para sahabat. Begitulah keadaan jadinya. Baik. Sampailah ke zaman kita hari ini, umat Islam berada dalam keadaan tekanan ya, tekanan dan kesempitan lah. Ini sebagai yang diucapkan oleh Nabi SAW daripada mukjizat lah, cerita tentang perkara gaib, tentang ramainya bilangan umat Islam tetapi mereka ibarat seperti buih-buih di lautan. Baik, mereka juga merasa kesakitan kerana yakni umat Islam kerana hal-hal yang menyedihkan mereka di hari-hari yang akan datang. Rasulullah SAW mengabarkan bahawa kaum muslimin akan saling serang kelak di dalam pertempuran besar di atas gunung yang terbuat daripada di atas gunung yang dibuat daripada emas. Ya. Okey. Yang mana air sungai Furat, dia panggil Ifrat, ni tulisan bahasa kita sungai Furat lah. Ya, mengalir darinya hingga terbunuh 99% prajurit penyerbu, dia kata. Okey, apa pun kita baca dulu hadis ni sebelum kita pergi kepada huraian yang lainnya insya-Allah. An Abdullah bin Al-Harith bin Naufal radhiyallahu anhu قال كنت واقفا مع أبي بن كعب, aku berdiri bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Faqala, maka kata Ubay bin Ka'ab, la yazalu an-nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya. Sentiasalah manusia tadi berselisih, bertelagah, kan? Berbalah, kan? Fi a'naquhum, batang leher mereka. Maksud berselisih, tidak macam tu. Dia maknanya berlaku perselisihan lah. Mukhtalifata a'naquhum, batang leher mereka berselisih. Ini kinayah macam itulah atas perselisihan dan perbalahan di kalangan umat Islam fi talabid dunya, dalam menuntut dunia, menuntut kekayaan dunia. Ini realiti kita saksikan daripada generasi demi generasi yang berlaku kan. Terutamanya di kalangan para di kalangan para pemerintah muslimin. Tak kisahlah kita kerajaan yang beraja ke, kerajaan yang kita yang mengamalkan konsep demokrasi macam hari ni kan. Jadi kita lihat ini berlaku sampai hari ni kan. Bahkan realitinya semalam ataupun sebelum semalam, ini orang buat demonstrasi kan. Pihak ataupun parti pembangkang yang tentunya melawan kerajaan lah. Ya kan? Parti pembangkang ataupun yang melawan kerajaan, walaupun mereka tak memberontak dengan pedang dan senjata dan sebagainya, tapi mereka dalam kategori pembangkang dan mereka pun namakan diri mereka sebagai pembangkang, kan? Jadi kalau dalam istilah kita panggil pembelajaran ni, maknanya dia panggil khawarij lah. Puak-puak khawarij yang keluar daripada mentaati pemerintah, walaupun mereka melakukan perkara itu dalam skop demokrasi,
Yang demokrasi itu asalnya adalah kekufuran lah. Kufur kan. Sesuatu yang digunakan selain daripada manhaj nabawiyah, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada konsep kufur lah. Tetapi maknanya dalam keadaan terpaksa tadi, orang Islam terpaksa masuk dalam skop tu kan. Tak boleh lari daripada situ lah. Dah buat masa sekarang lah. Tapi dalam keadaan kita ni tidak reda lah. Tidak reda dan tidak menerimanya. Dalam terpaksa dia panggil. Okey. Jadi berlaku kan. Kita tengok dekat dalam mungkin kalau saya tulis dekat sini, tengok rugi masa kita lah. Kita masa sejam kan, sejam lebih sikit macam tu. Kalau saya tulis di sini, apa yang berlaku semalam dalam YouTube, dia akan keluar lah. Kan? Kita tengok perkara yang memalukan umat Islam, kalau umat Islam. Tapi nak buat macam mana? Kan? Itu kejahilan yang meliputi umat Islam hari ini. Dan diharap kita yang belajar ni tak ada lah macam tu kan. Yang terpalit dengan golongan ini kan. Golongan yang diistilahkan sebagai khawarij, walaupun khawarij yang tidak seperti khawarij di zaman generasi awal dahulu kan, yang memberontak dengan senjata, melakukan, tapi itu semua wasilah dan perjalanan ke arah itulah kan. Keburukan dia tadi berleluasa kan. Dia berkata undur Wahyudin kan, dia sebut dalam. Saya pun terkejut tengok, ya Allah, dalam suasana macam ni pun masih rakus lagi mereka ini kepada jawatan, dengan andaian yang ada dalam diri mereka bahawa bila mereka naik di tempat itu, di tempat Perdana Menteri dan kita-kita yang kerajaan pemerintah sekarang, mereka ingat mereka boleh alih keadaan daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang macam sekarang ni, yang nampak tak baik, suasana gelap ni, kan? Mereka anggap, mereka membuat andaian bahawa mereka akan mengubah keadaan kepada yang lebih baik. Kalau wahasya, tidak sama sekali. Itu tidak akan berlaku. Itu tidak akan berlaku. Ini realiti yang berlaku pada hari ini kan. Ini apa yang ini saya harap ni tak keluar daripada tajuk lah, berkenaan tajuk kita hari ni tu, fitnah di akhir zaman tadi kan. Jadi kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, la yazalu an-nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya. Kan? Manusia ni sentiasa. Ini dia cakap ketika di zaman sahabat radhiyallahu anhum bahawa itu akan berlaku. Dia cakap atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita apa yang akan berlaku di zaman yang akan datang, dan fi'lan, realitinya dia berlaku di zaman kita hari ini, di zaman sebelum kita. Ya, dalam keadaan menuntut dunia kan. Jadi kalau kita tahu benda tu kan, kita tahu keburukan, maka kita tidak akan mendekatinya. Sebab itu kepentingan kita belajar hari ini benda ni kan. Kita belajar kenapa? Araftu syarra la li syarrin. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Buat ni Rasulullah dapat pahala macam mana? Buat ni dapat pahala macam mana? Buat dapat ni dapat pahala macam mana? Macam mana masuk syurga? Amalan macam mana? Kan? Amalan macam mana untuk mengangkat darjat di sisi Allah Ta'ala? Sahabat-sahabat bertanya tentang perkara macam tu. Tentang sedekah macam mana, tentang puasa sunat macam mana, tentang jihad macam mana kan. Dan aku bertanya Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Kerana aku bimbang keburukan itu akan sampai padaku. Macam tu ya. Jadi maknanya para sahabat radhiyallahu anhu, mereka memiliki berbagai cara pemikiran. Kan? Dan semuanya adalah baik. Aku tanya tentang keburukan. Kenapa? Kerana bimbang aku akan kena keburukan dan aku tak tahu bahawa itu adalah keburukan. Macam hari ni kan. Ramai orang tak tahu itu keburukan. Contohnya demonstrasi. Ini keburukan. Tapi mereka anggap itu kebaikan dan sebahagian menganggap sebagai jihad dalam agama. Na'udzubillahi min zalik. Kejahilan di atas kejahilan. Kegelapan di bawahnya ada kegelapan. Macam tu. Ya? Araftu syarra li'atawaqihi. Aku takut. Aku belajar mengetahui keburukan ini untuk aku memelihara diriku daripada keburukan tersebut. Ini dia. Kan? Qultu, maka aku pun berkata, ajal. Aku ni siapa? Abdullah bin Al-Harith bin Naufal. Qala, kata Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab. Hampirlah
Yushiku dia panggil af'al al-muqarabah, perbuatan, perkataan yang menunjukkan makna hampir, makna dekat. Makna dekat. Tengok. Dia kata di sini, yushikul furat ay yahsira. Kan? An jabalin min zahab. Dekatlah masa bahawa sungai Furat ini, ini saya dah ambil gambar imej sungai Furat ni kan. Ni sungai Furat. Dia akan menzahirkan gunung daripada emas. Mana dia gunung. Bila air dia kering nanti kan. Ni kalau saya tunjuk yang dalam Google tadi, mana tadi Google ni, image tadi kan. Ni. Nampak tak? Ini sungai Furat. Sungai Furat ni image dia. Ni. Ini sungai Furat. Image sungai Furat ni. Nampak kan? Cantik pemandangan, masya-Allah. Masya-Allah, mungkin antara kita dah sampai di sana kan, yang Allah Taala beri kepada dia peluang. Kan ini tanam tanaman di tepi apa? Ladang di pinggiran sungai tu. Euphrates River stock photos kan. Tu dia. Ini dia. Ini sungai Furat. Ni. Cantik, masya-Allah, subhanallahil azim. Masya-Allah kan? Tu sebab tu, ialah dalam syurga ni ada sungai-sungai. Sebab sungai dia membayangkan kecantikan. Ini. Kan? Ni sungai Furat. Ni. Tu nampak. Masya-Allah. Ni. Ni sungai Furat. Air kering kan? Okey, ni. Tengok. Mungkin kan, ini mukjizat. Mukjizat Nabi SAW yang cerita tentang perkara ini. Kan? Mungkin ada orang yang selam dalam sungai ni cari gunung emas tak jumpa pun. Ini cerita mukjizat. Benda tu bila akan berlaku nanti Allah Taala akan zahirkan dia. Jangan kita pergi cari, panggil saintis, pakar dan sebagainya nak cari gunung emas di sungai ni, mana ada. Kan? Dia bila belum tiba masa dia lagi, maknanya kan? Benda tu tak nampak. Bila tiba masa dia, kita akan nampak. Okay? Ini. Jadi yahsira an jabalin min zahab, dia akan menzahirkan gunung emas. Sungai Furat ni akan menzahirkan gunung emas. Jadi sungai Furat ni apa dia? Nahrul Furat ni apa yang saya tulis sini. Tengok. Kan? Akbaru anhari Suriah. Suriah ni Syria. Sungai paling besar di Syria. Wa yanbu'ul Furatu min Turkiya. Dan terpancar sungai Furat daripada Turki. Wa ya'burul aradi Suriyah. Wa ya'burul aradi Suriyah. Kan? Dan dia melintasi bumi-bumi di Suriah, di Syria. Liyajriya fil aradi al-Iraqiyah, untuk dia sampai ke bumi-bumi di tanah-tanah di negeri Iraq, di negara Iraq. Haitsu yaltaqi fi janubiha, yang mana dia akan bertemu di selatannya ma'a nahri Dijlah. Dia akan bersatu dengan sungai Dijlah. Ini sungai Furat. Okay. Yang kita tengok cantik dalam image tadi. Okay. Okey. Fa idza sami'a bihi an-nasu, apabila manusia dah mendengar gunung tadi telah zahir. Gunung emas telah zahir di sungai Furat. Saru ilaihi, mereka akan bergerak ke sana. Tu dia. Mereka akan bergerak ke sana, akan tak tahulah, naik memacu kenderaan ke, kuda ke apa, masa tu di akhir zaman nanti serta kenderaan ni kembali kepada asal lah. Kan? Kereta-kereta ni dah tak ada fungsi lah. Kan? Itu cerita dia. Baik. Semua akan pergi ke situ. Fayaqulu man 'indahu, maka akan berkatalah oleh mereka yang berada di sisi sungai Furat itu. Bila daripada sampai sungai Furat tu, pekat tunggu sampai situ, depa tengok gunung emas. Gunung emas. Allahu akbar. Kaya kita kalau jumpa satu jongkong emas pun, Allah, kalau ada orang bagi kat kita satu jongkong emas, siapa nak bagi? Hari tu ingat tak? Polis buat rampasan. Berapa puluh jongkong emas ya? Kan berapa ratus kilo kan?
Kan ada seorang Cina tu kena tangkap kan, dia yang dipukul bodyguard dia, polis serbu-serbu tengok banyaknya jongkong-jongkong emas kan. Berapa bilion, trilion lah. Oh, dahsyat kan. Mas. Sebab tu dia berani, dia kata Tuhan benar boleh bagi rezeki. Aku yang bagi rezeki. Ya, dia masa dia kaya sangat dah, ada jongkong-jongkong emas ni. Lah untuk menyerah tu lah keluar dah. Tahulah dia bawa kan. Baik, fayaqulu man indahu, maka berkatalah oleh orang-orang yang berada dekat dengan gunung emas tadi di Sungai Furat. La in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kullihi. Ya kan? Ah. Kalaulah kita biarkan orang ramai mengambil gunung emas, mengambil emas ini, pecahkan gunung ni, ya kan? Ambil, nescaya mereka akan ambil habis semua emas ini. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqtatiluna alaihi, lalu mereka berperang. Masing-masing berperang untuk menjadikan gunung emas itu miliknya. Berperang. Fayaqtatilun, bertikam-bertikam, berbunuh-bunuh, bertetak-tetak. Fayuqtalu, maka dibunuh. Min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, daripada setiap 100 orang, 99 orang terbunuh. Tinggal seorang yang hidup. Allahu Akbar. Nak berebut emas ni. Tentunya cerita ni puak-puak ni bukan orang mukminin lah, bukan orang yang beriman, yang kata-kata yang mengetahui, yang berilmu kan. Kalau mungkin Muslim, mungkin dia bawa Muslim tapi tak ada pengetahuan tentang ini. Yang hidup mereka hanya untuk dunia saja. Sanggup pijak atas orang atas, pijak orang bawah, tarik orang atas turun. Macam hari ni kan, realiti ahli politikus ni kan. Tikus-tikus ni. Ha. Buat kerja yang bodoh, membahayakan diri mereka, membahayakan umat Islam. Saya pun tak faham apa yang mereka kebuluran sangat dengan pangkat-pangkat jawatan ni kan. Tak tahulah, mungkin dia lah. Kenapa? Kerana hati mereka ni buta lah bagi saya kan. Buta. Kan? Harap janganlah dalam apa yang kelas kita yang belajar ni ada perangai-perangai yang macam ni kan. Yang datang alasan. Ini semua cerita kejahilan. Jadi kalau maknanya inilah, dia akan cari macam-macam dalil untuk membolehkan apa yang dia buat tadi kan. Dia penyokong-penyokong pun kita kata macam itulah dia. Kejahilan kan. Bila dia tak jahil, dia tak jadi macam tu. Dia contoh orang jahil kan. Sanggup berpanas-panas apa semua tadi, buat duduk kumpul demonstrasi semua. Dia pun tahu ke bahawa bila turunnya Perdana Menteri daripada jawatan dia tadi, dia berganti pula, dia akan datangkan kebaikan selepas itu. Dia pun yakin bahawa dia pun try and error juga. Try and error kan. Mana boleh buat macam tu. Bab ni bahaya, nak melalui try and error kan. Bantulah, jangan jadi tikus. Tikus ni dia merosakkan. Macam dia nak bagi tahu dia nak repair buah labu. Buah labu mana boleh di repair kalau buah labu tu rupa dia boyot lah. Mana boleh jadi bulat lagi lah. Bila tikus kata dia nak repair supaya labu jadi bulat. Mana boleh. Kan, dia merosakkan. Ni. Kesianlah pada orang-orang bodoh ni kan. Walaupun dia bertaraf, kita kata pernah belajar di luar negara, ada sijil, macam-macam sijil, bahkan ada PhD sebahagiannya kan. Tapi bila masuk dalam kancah yang najis, yang kotor ini, maka mereka telah kotorkan diri mereka sendiri lah. Gitu. Dah dosa dah tu. Baik. Kemudian, itulah hadis ni menyebut macam tu kan. قال أبو كامل في حديثه قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. Aku sedang berdiri bersama Ubay bin Ka'ab di bawah bayangan benteng Hasan. Maksud bayangan ni teduhan lah. Kan tembok kan ada dinding, betul matahari suluh. Kalau tembok tadi teduh lah sebelah dinding ni. Itu maksud dia. Okey, itu satu hadis. Kemudian tengok apa yang saya bawa di sini dalam presentation ni. Tengok di sini. Okey. Apa yang saya birukan di sini kan? Di sini fi sahih Muslim daripada dalam sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتلوا من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. Nampak tak?
Beza lafaz apa yang kita baca tadi berbeza kan. Hadis yang kita baca tadi pun riwayat Muslim juga. Tapi yang ni pun dalam Sahih Muslim juga. Tapi lafaz dia berbeza kan. Maksudnya lafaz berbeza, matan hadis berbeza. Makna dia sama. Cumanya di sini ada penambahan di belakang tu. Ya kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, daripada Ubay bin Ka'ab kan. Daripada Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga sungai Furat itu akan menzahirkan. Dia akan menyingkap gunung daripada emas. Berperanglah manusia di atasnya, di atas merebut emas tersebut, gunung tersebut. Maka dibunuh daripada setiap 100 orang itu 99 orang. Maka setiap lelaki berkata di kalangan mereka berkata, semoga aku yang selamat. Semoga aku sahaja yang selamat dalam peperangan ini. Semua kata macam tu. Jadi 999 orang mati kena bunuh lah. Kemudian yang saya hijaukan kat bawah tu, dia kata wa kadzalika rawahu al-Bukhari, dan seperti itu juga telah meriwayatkan oleh Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, yushikul furatu, hampirlah. Nabi kata perkataan ini sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Lama dah Nabi kata. Perkataan hampir. Kan? Dan sedang pun dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Nabi kata aku diutuskan antara aku dan kiamat seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya ini Nabi SAW. Jadi apa yang akan ada lagi di antara Nabi dan kiamat? Dan tanda kiamat itu bermula, Nabi SAW mautilah. Kematian Nabi SAW itu bermulalah tanda kiamat. Kematian Nabi SAW itu bermulalah tanda kiamat. Jadi kiamat sangat dekat. Dan Nabi kata yushiku, hampirlah. Jadi 1400 tahun macam ni ya. Jadi kita ni tentulah lagi dekat dengan kiamat dan masanya tentu pasti akan berlaku dan ia sangat dekat, sama ada selepas kita matilah ataupun sebelum kita mati. Kita tak tahu benda ni, benda gaib. Okay? Benda gaib. Tapi inilah dia hakikat ya. Sebahagian orang kata itulah dia petrol. Tak. Jadi sangkalan itu akan saya tunjuk bawah ni. Ini apa yang saya ambil dalam web Al-Masrawi. Al-Masrawi web ni saya ambil. Okey. Saya hanya copy paste je lah. Bukan saya tulis, copy paste. Okey. Kadzalika rawa Al-Bukhari an Abi Hurairah. Seperti itulah telah meriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yushikul furatu, hampirlah sungai Furat itu akan menyingkapkan an jabalin, daripada gunung, min zahabin, daripada emas, gunung daripada emas ya. Gunung ni berada di atas permukaan bumi, bukan dalam perut bumi. Adapun petrol berada dalam perut bumi. Tapi petrol pun sesuatu yang berharga jugalah. Kan diibaratkan seperti emas jugalah, tapi tidak sama seperti emas. Emas lain. Ya kan? Emas ni adalah sesuatu yang nilai yang terbesar daripada kebenaran kekayaan tadi kan. Okey. Faman hadarahu, kata Nabi SAW. Ini peringatan Nabi SAW. Ya? Peringatan daripada Nabi SAW. Man hadarahu. Barang siapa yang hadir padanya, yang sampai padanya, pada gunung emas tadi, fala ya'khudhu minhu syai'an. Nabi kata fala, maka jangan ni, jangan dia ambil sesuatu pun, sedikit pun darinya. Fala ya'khudh minhu syai'an, maka dia jangan ambil lah sedikit pun, secebis pun, walaupun setengah gram, walaupun 1 gram, jangan ambil daripada emas di sungai Furat tadi. Subhanallah. Ini dia panggil larangan, nahyun nabawi ni. Larangan Nabi SAW ni mesti ada suatu hikmah yang sangat besar. Hikmah yang sangat besar yang kita tak nampak. Kan? Okey. Tengok sini. Wa yaqulu al-Hafiz Ibn Hajar. Dan berkatalah oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala.
an sababi tasmiyatihi bil kanz. Kata Ibn Hajar tentang sebab penamaan gunung itu dengan Al-Kanz. Sungai Furat tadi kan. Dengan kanz ni maksudnya harta kekayaan lah. Harta benda. Fil hadis al-awwal, dalam hadis yang pertama yang kita baca Nabi SAW namakan dia sebagai Al-Kanz. Mana dia di awal tadi? Kan? Hadis yang pertama dia mana? Ni. Kan? Namakan dia. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, kan? Dalam Sahih Al-Bukhari Nabi namakan dia sebagai Al-Kanz. باعتباره في الحديث الأول وعن سبب تسميته بجبل من ذهب, dan sebab dinamakan dia sebagai gunung daripada emas. Yang pertama disebut tentang kanz, yang kedua disebut jabal min zahab. Al-kanz itu simpanan, perbendaharaan yang tersimpan. Yang kedua dia panggil jabal, sesuatu yang zahir, yang nampak. Kan? Nampak besar, gunung. Dalam hadis yang kedua. Wa sababu tasmiyatihi kanzan, dan sebab dinamakan dia sebagai kanz, simpanan harta kekayaan, bi'tibari halihi, mengikut keadaannya qabla an yakshif, sebelum dia zahir. Sekarang ni gunung emas itu dia panggil kanzun, al-kanz. Sebab apa? Dia tak nampak. Dia terpelihara, tersimpan. Okay? Jadi cari macam mana pun tak jumpa. Macam mana cari pun tak jumpa. Orang putih pun baca hadis ni. Dia pun lagi rajin benda kita hari ni. Dia pun tahu hadis ni. Dia pun berusaha mencarinya. Tak jumpa. Dia adalah al-kanzu, simpanan, perbendaharaan, tersembunyi. Jadi hadis pertama. Hadis yang kedua disebut sebagai jabal. Kan? Dinamakan sebagai jabal, gunung, kerana mengisyaratkan kepada banyaknya dia dan dia tu zahir. Kata Ibn Hajar. Ada makna ayyaqtatila alaihi nas, bahawa manusia akan berperang, berbunuh-bunuhan kerana merebut emas tadi. Fayuqtalu min kulli mi'atin 99, yang di mana dibunuh setiap 100 itu 99 orang. Wala yanju illa wahidun, tidak selamat melainkan seorang. Al-zahiru, yang zahirnya min makna hadzal hadis, daripada makna hadis ini, annal qitala yaqa'u bainal muslimin anfusihim, bahawa peperangan itu berlaku di antara kaum muslimin. Perebutan. Kan? Dia orang Islam ni sesama mereka berebut. Sekarang ni kita tengok berebut kuasa di Malaysia ni, yang kita nampak sekarang dalam skop negara kita lah, Malaysia, berebut kuasa. Depa nak rampas kuasa yang ada di tangan pemerintah yang ada sekarang, tapi dengan cara demokrasi yang depa kata itulah dia lah, kan? Depa kata kita sekarang berdemokrasi, kita tengok itulah dia kejahatan orang yang kepala otak politikus ni kan, macam tu. Dia bukan nak mengarah kepada kebaikan puak-puak ni mufsidun. Depa ni termasuk di kalangan orang manusia yang membuat kerosakan di muka bumi. Allah Taala kata wala tas'au fil ardi fasadan, jangan kamu menyebarkan kerosakan di muka bumi. Maka inilah dia kita lihat kepala-kepala ni, manusia-manusia ni, kan, yang mengajak manusia untuk mengangkat mereka ni. Ini saya cakap dalam umum, saya tak kata pada siapa-siapa, tapi dalam umum apa yang kita lihat hari ini berdasarkan nas, berdasarkan dalil yang jelas, walaupun tak sebut seorang-seorang, tapi itu kefahaman yang pastilah. Siapa nak sangka lagi? Begitu. Jadi kalau kita tanya mereka, kenapa, apa yang kamu nak sebenarnya ni? Apa yang kamu nak? Kami nak pemerintahan, kami nak kerajaan, dan kami nak pembaikan. Itu bukan cara pembaikan. Itu cara kerosakan. Yang dilarang oleh syariat, dan dilarang oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang benda ni. Kita itu dia manhaj kita. Siapa yang memerintah kita waktu sekarang ni, itulah dia pemerintah kita. Haram kita untuk mencabut ketaatan daripada dia. Berdosa. Seperti yang mereka, kalau mati pun, itu mati jahiliah lah sebenarnya. Kita tak kata mati kafir, tak lah. Tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Ini bahaya. Okay? Ini benda yang kita kena faham. Jadi kalau orang tak mau dengar, sudah kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagh. Wa ma'alaina illal balagh. Kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Orang terima tak terima bukan kerja kita. Kan? Gitu.
Ada juga orang yang tak setuju dengan apa yang saya sebut di sini, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kan? Tak setuju dipersilakan, kita tak ada masalah apa-apa, kita hanya menyampaikan yang hak. Al-haqqu ahaqqu an yuqal. Kebenaran itu wajib kita jelaskan, wajib kita nyatakan. Walaupun manusia tidak menyukainya. Kan? Ini dia. Kita kena kata yang benar walaupun kepahitan lah. Qul al-haqqa walau kana murran. Baik. Annal qital yaqa'u bainal muslimin anfusihim. Jadi perbalahan, pertarungan, perkelahian, perebutan itu berlaku di kalangan umat Islam itu sendiri. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Baik, di sini ada sedikit sebelum kita pergi kepada syarah hadis tadi kan, baca aja syarah hadis tadi. Cuma sedikit penjelasan di sini apa yang saya nak sebut. Halil jabal min adh-dhahabi huwa an-nafat? Persoalannya. Adakah gunung yang disebut dalam hadis itu, gunung daripada emas itu adalah petrol hari ini? An-nafat ini maksudnya galian. Kan? Ya, galian petrol lah maksudnya kan. Petroleum tadi, petroleum. Okey, di sini disebut ya'taqidul ba'du. Sebahagian daripada kita beriktikad, berkeyakinan annal maqsuda bihadzal jabal min zahabin, bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini, dengan gunung emas daripada hadis ini adalah pada an-nafat, iaitu al-betrol al-aswad, petrol hitam. Minyak petrol hitam, petrol maksud yang kan, yang digali itu dia nanti diproses lah kan, sebelum diproses lah ni. Wa hadha aqsu ma ra'ahu wa athbatahu Abu Abiyah fi ta'liqihi. Ini menyanggahi apa yang telah di pandangan daripada pandangan apa yang telah disabitkan, yang dipastikan oleh Abu Abiyah dalam ta'liqnya dalam kitab An-Nihayah fi Fitan. An-Nihayah dalam kitab An-Nihayah dalam Al-Fitan, fitnah Ibn Kathir oleh Al-Imam Ibn Kathir, yani An-Nihayah fi Fitan wal Malahib, ini nama kitab. Ini nama kitab An-Nihayah fi Fitan wal Malahib. Dalam ta'liq dia Abu Abiyah dia kata wadzalika min wujuhin. Ini demikian itu dengan beberapa poin lah yang boleh digunakan untuk menyangkal pendapat yang mengatakan emas yang masuk emas tu adalah petrol. Macam dia katalah Dajjal tu Rothschild apa semua tadi katakan. Ini semua andaian salah lah, tak betul lah. Kan? Dajjal tu Dajjal lah, bukan Rothschild. Dia memang Dajjal, tapi Dajjal yang kecil lah, bukan Dajjal hakiki lah. Dajjal hakiki belum keluar lagi. Sebab dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey. Ada sebahagian kawan-kawan kita kan dia pi buat andaian macam tu kan. Ini salah lah. Tak ada seorang ulama kibar pun buat andaian macam tu kan. Depa cuba nak jadi ulama tapi jadi ulak lah semua. Bahaya. Bahasa dia itu kibar tapi apa pun wallahu alam masalah lah. Okey. Anna an-nass jaa fi bahawa nas yang disebut dalam hadis itu jabal min dhahab, gunung daripada emas. Wal petrol pula laisa bidhahab. Petrol bukan emas. Ala al-haqiqah, mengikut hakikat dia. Fa inna adh-dhahab huwa al-mi'dan al-ma'ruf. Emas adalah sejenis galian yang ma'ruf, yang terkenal. Dan semua orang kenal emas. Beza antara emas dan petrol. Itu. Kemudian yang keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ma'an nahri, bahawa air sungai Furat dia akan menyingkap gunung daripada emas. Fayarahun nas, maka manusia akan melihat, nampak emas tadi. Wan nafat, dan adapun petrol yustakhraju, dikeluarkan dia, yustakhraju min batinil ardi, daripada perut bumi, bialatin, dengan alat-alat, min masafati ba'idah, daripada kedalaman yang jauh. Kan digali dengan kedalaman yang jauh, barulah akan dikeluarkan minyak tadi. Tu dia. Yang kedua, yang ketiga, bahawa Nabi SAW mengkhususkan dengan sungai Furat. Kan? Tidak dengan selainnya daripada lautan ataupun sungai. Adapun petrol yang digali tadi, kita melihat dikeluarkan daripada lautan macam-macam kan. Di Malaysia pun ada, di Saudi pun ada, di Iraq pun ada. Kan? Dikeluarkan daripada bumi di tempat-tempat yang banyak. Kan? Itu. Kemudian yang keempatnya,
bahawa Nabi SAW menceritakan kepada manusia bahawa manusia akan berperang merebut simpanan emas tadi. Dan tidak pernah berlaku pun bahawa mereka berebut. Ada orang datang menceroboh perairan Malaysia untuk mengambil minyak di pelantar minyak. Tak ada apa yang tak berlaku pun. Begitu juga di Saudi sana, begitu juga di Iraq dan sebagainya. Ya. Bahkan Nabi SAW melarang, kan? Barang siapa yang hadir di situ untuk mengambil sedikit pun, sebagaimana disebut dalam riwayat yang kita baca tadi kan. Daripada riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Nabi kata, kita baca tadi hadis tadi, la yazalun nasu mukhtalifatan anaquhum fi talabid dunya inni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul yushikul furatu an yahsira an jabal min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini dia apa yang poin yang saya nak sebut di situlah tentang ini kan. Baik, kita boleh insya-Allah dah habislah apa yang saya nak share tu. Okey, saya stop sharing lah. Kan, stop sharing. Kemudian okey, sini. Ya. Betul ya. Baik. Kita baca daripada syarah hadis ini. Salah seorang tabi'in iaitu Abdullah bin Al-Harith bin Naufal. Tabi'in maksudnya mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW dan bertemu dengan sahabat. Tabi'in. Kita beriman lah. Menyampaikan kepada kita bahawa suatu hari dirinya sedang berdiri dengan seorang sahabat besar Ubay bin Ka'ab di bawah teduhan benteng ataupun dinding tembok di antara sejumlah tembok-tembok di Madinah yang sering disebut dengan benteng Hassan. Terlihat bahawa keduanya sedang melihat orang-orang yang datang pergi untuk kepentingan dunia mereka yang bermacam-macam, untungan dunia mereka yang bermacam-macam. Kan, maksudnya masing-masing lah mengejar kekayaan. Macam kita sekarang lah kan di zaman ini masing-masing fikir macam mana nak jadi kaya. Kan? Nak jadi kaya. Macam-macam cara buat kan nak jadi kaya. Berniaga tu berniaga ni apa macam-macam lah. Kan, buat kerja tu buat kerja ni macam-macam. Macam-macam. Ini. Orang masih saling bersaing di dalam mencari dunia. Sebut keduniaan. Apa yang dikatakan oleh Ubay adalah kenyataan manusia yang telah ada sejak lama. Hingga sekarang. Dan sampai Allah mewarisi dunia ini. Maksudnya sampai kiamat lah. Sampai Allah ambil balik dunia ni, Allah hancurkan alam ni. Maksudnya. Dengan siapa saja yang ada di atasnya. Al-Harith menyetujui apa yang diletakkan olehnya dan dia mengatakan, ya. Dia kata, ya lah. Kemudian Ubay bin Ka'ab meneruskan pembicaraan yang menegaskan apa perkataannya bahawa manusia masih selalu saja saling berlumba di dalam mencari dunia. Kan? Ini yang dibimbangi oleh Nabi SAW. Nabi kata, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku bimbangkan ke atas kamu. Kan? Walakin akhsha, kan? Akhafu, maknanya antubsata lakumud dunya. Aku bimbang, aku takut bahawa akan diberikan kepada kamu kekayaan, ditunjukkan, dibentangkan maksudnya, ditunjukkan kepada kamu kekayaan melimpah ruah tadi kan. Itu yang aku bimbang, kata Nabi SAW. Fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Kama tanafasuha kama qala Islam, maka kamu akan fatunafisu fiha, maka kamu akan berlumba merebutnya. Kekayaan dunia tadi kan. Hari ni itulah apa yang saya nampak macam tu. Saya cakap apa yang saya nampak lah. Di sudut apa yang saya tak nampak, saya tak cakap lah. Yang realiti kan. Saya nampak pasal cerita orang politik. Saya tak nampak. Sebab ini kita nampak kan, zahir perebutan kan. Ada pun cerita orang berniaga roti canai, berniaga nasi lemak. Kita tak nampak sangat benda tu bahawa peniaga nasi lemak A kan bersaing dengan peniaga nasi lemak B. A ni maknanya dia tak nak B berniaga. Dia cuba saja upaya untuk rosakkan perniagaan B. Ini jarang sangat jarang kita dengar lah. Ini tak masuk dalam surat abang pun. Tak masuk dalam YouTube pun. Kan? Jadi kita nak cerita apa? Yang kita nak cerita ni keadaan suasana umat yang diliputi oleh manusia-manusia rakus ni kan. Manusia-manusia rakus ni yang masing-masing berusaha untuk meletakkan diri dia sebagai
Aku yang berhak untuk memerintah, aku yang berhak untuk jadi pemimpin. Kan? Meletakkan keadaan macam tu. Meletakkan diri dia di tempat macam tu. Masing-masing dia kata dia layak kan. Berlaku perebutan kan. Jadi bila yang dah dapat, maka yang mengikut ni dia wajib taat lah. Yang tak mengikut pun wajib juga mentaati. Ini manhaj. Manhaj nabawi, manhaj dini, manhaj agama ni. Manhaj agama. Baik. Kemudian dia menyampaikan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah menyampaikan hadis bahawa Sungai Furat telah mendekati keadaan di mana airnya akan mengalir di gunung yang terbuat daripada emas. Mendekati itu Nabi sebut dalam konteks ataupun dalam waktu itu 1400 tahun yang lalu ataupun lebih lah kan. Sekarang lebih, memang lebih lah. Nabi kita dekat hampir. Kalau zaman Nabi kata hampir. Jadi macam mana dengan zaman kita? Lagilah hampir. Anytime akan berlaku. Jika manusia mendengar hal itu, tentu mereka akan berangkat menuju kepadanya. Dari mana pun mereka berada. Kan? Sekarang ni siapa nak pergi di Syria? Semua tak nak pergi kan? Dalam keadaan dunia di negara perang. Negara perang kan? Berlaku kematian, pembunuhan, pengeboman, macam-macam kan? Keadaan yang mengerikan, menakutkan. Kemiskinan, kelaparan, kebuluran, ketakutan. Di bumi itu sekarang ni. Sekarang. Hendaknya engkau membayangkan manusia dan mereka sedang berjalan daripada 4 penjuru mengarah ke daerah yang di dalamnya. 4 penjuru apa dia? Timur, barat, utara, selatan. Semua mari. Semua nak apa? Nak berada di satu tempat ni. Nak ambil tempat ni. Semua macam tu. Kemudian masing-masing menghendaki dirinya memiliki kedudukan di situ. Orang-orang yang datang bisa tentera yang memiliki jumlah dan kekuatan yang besar. Yang mari ini bukan mari saja, semua mari dengan kelengkapan persenjataan. Okay? Di sini kepentingan banyak orang saling tolong-menolong. Saling berhadapan dan saling bertabrakan. Warga kota yang di dalamnya terdapat gunung emas berkata, jika kita biarkan orang-orang mengambilnya, tentu akan habis semuanya oleh mereka. Itu dia. Maka terjadilah peperangan antara orang yang saling desak dan saling bermusuhan sehingga menjadi fitnah yang sangat besar. Kematian. Di situ darah orang yang saling berperang mengalir menjadi sungai-sungai. Sehingga jumlah orang yang terbunuh menjadi sangat besar. Mengingat daripada setiap 100 orang akan tewas 99 orang. Kalau kita fikir, kita bayangkan daripada 199 orang. Kalau 1000, kan? Yang hidup berapa orang? 10 orang lah. 10 orang hidup. 100,000. Kan? Berapa orang? Tu dia. Sikit ya. Jika jumlah orang yang berperang mencapai 500,000 orang, maka yang selamat dari mereka hanya 5,000 orang saja. Kan? Subhanallahil azim. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya jika mereka pergi menuju tempat itu dan saling berperang untuk kepentingan tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah bersabda, "Yushikul furatu an yahsira an jabal min dhahabin faman hadarahu fala ya'khudhanna lahu syai'an." Barang siapa yang hadir di situ maka janganlah dia mengambil walaupun sedikit, jangan dia ambil. Kan? Jadi hadis ini apa dia? Maknanya menggalakkan kita supaya menjauhi tempat tu, jangan pergi. Bila kita dengar, jangan cuba-cuba nak ambil kesempatan, nak ambil peluang nak pergi situ. Kan? Takut kita termasuk di dalam golongan tadilah. Sebab golongan mereka yang pergi berperang tadi untuk merebut harta tadilah, kekayaan dan emas. Dalam lafaz yang lain Nabi sebut kanzun min zahabin, pundi-pundi dari emas. Kanz maksudnya simpanan, harta gedung daripada emas yang tersembunyi, tersimpan. Sesungguhnya orang-orang yang saling berperang di atas gunung yang terbuat daripada emas, semua merugi. Ditinjau dari ukuran apa pun juga, majoriti mereka mati konyol di medan perang itu, mati kata. Mati konyol ni maksudnya mati kata.
Manfaat apa yang diberikan oleh emas setelah kematian mereka? Jadi, bila dah mati apa manfaat dapat? Mati dalam keadaan berdosa pada Allah Ta'ala tadi kan. Sedangkan yang masih hidup sebahagian dari mereka tidak mendapatkan apa-apa dari emas itu. Jika mereka daripada kelompok yang kalah. Sedangkan kelompok yang menang, bagaimana mereka akan bersenang-senang dengan emas itu kerana kemenangan besar telah dihabiskan untuk saudara-saudara mereka, bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, tetangga-tetangga mereka, kawan-kawan mereka, dan orang-orang yang mereka kenal dengan baik. Dah mati habis dah. Tidak diragukan bahawa emas itu akan habis semuanya di hadapan mereka. Mereka akan menemukan bahawa barang tambang satu ini, barang tambang ni barang yang berharga lah. Kan? Barang yang berharga yang satu ini emas, adalah penyebab kehancuran dan kebinasaan yang datang kepada mereka. Jadi kekayaan ini hakikatnya dia adalah pembinasa kita kalau kita tidak dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kekayaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, dia akan menjadi penyebab bagi kebinasaan dan kemusnahan kita apabila digunakan dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang diredai oleh Allah apa dia? Mana kita gunakan dia untuk mendapatkan keredaan Allah Taala, iaitu menginfakkannya untuk menyebarkan agama Allah, kan? Gitu dia, untuk menaikkan taraf kehidupan umat Islam, kan? Membantu kaum muslimin yang duafa, yang lemah tadi kan. Jadi maknanya itulah dipanggil perniagaan yang baik. Perniagaan yang baik iaitu kita meniagakan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan Islam dan kemaslahatan umat Islam. Macam inilah kita berada dalam kelas. Kelas kita ni bukan percuma. Kelas kita ni dibayar untuk line ini. StreamYard. Sekarang kita pakai apa? StreamYard kan? Jadi maknanya ini bukan percuma, ini dibayar. Tentulah yang membayarnya orang-orang tertentu di kalangan kita. Ya kan? Ataupun sama-sama collect duit, campur dan sebagainya, bayar kan? Jadi masing-masing ada ta'awun. Ta'awun di atas albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Jadi masing-masing nak saham dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat kebaikan sebesar zarah dia akan melihatnya, buat kejahatan sebesar zarah pasti akan melihatnya. Jadilah dia maknanya perniagaan yang kita buat yang mendatangkan keuntungan. Itu namanya keuntungan akhirat. Ya kan? Keuntungan akhirat. Yang mana itu adalah negeri yang pasti dan abadi. Ya kan? Tidak syak lagi bahawa kita semua akan sampai ke sana. Insyina abaina nak ataupun tak nak, kita pasti akan sampai di alam itu, di tempat itu, tempat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan dalam Al-Quran tadi. Jadi nak percaya tak percaya, maknanya pasti. Kalau tak percaya pun pasti, percaya pun pasti. Jangan kata pula daripada tak percaya biar percaya. Tak. Mesti kepercayaan yang putus, keyakinan yang putus. Bukan 50-50. Kalau 99.99 pun maknanya dikira tak sah iman lagi. Tak sah iman. Kafir lagi. Dia kena 100% putus. Kan? Barulah maknanya selamat kita tadi. Kemudian tiba-tiba sebab hidung. Dah sedung ni. Lama tak makan ubat dah. Kemudian kat mana tadi? Jika orang-orang yang berkuasa atas para hamba di masa itu adalah tokoh yang baik dan bertakwa. Inilah kita nak, ini kita nak kan. Tapi nak buat macam mana? Pemimpin tu adalah cerminan rakyat kan. Macam mana sikap rakyat, macam itulah sikap pemimpin. Dia bukan macam mana sikap pemimpin, sikap rakyat macam itulah pemimpin. Tak. Dia maksudnya dia kebaikan tu dilihat kepada rakyat, bukan dilihat kepada pemimpin. Itu kebaikan. Itu keselamatan. Itu keamanan. Itu kebahagiaan. Dilihat kepada rakyat. Maka macam mana keadaan rakyat di ketakwaan, peratus ketakwaan, graf. Ya kan? Ketakwaan, ketinggian ketakwaan mereka pada Allah Ta'ala itu menentukan graf ketakwaan ataupun kebaikan pemimpin tadi yang akan memimpin mereka.
Dia macam mana pemimpin macam itulah. Macam mana rakyat macam itulah pemimpin. Bukan macam mana pemimpin macam itulah rakyat. Tak, tak. Tak, bukan macam tu. Macam mana? Macam mana rakyat macam itulah pemimpin. Jadi kebaikan, kebahagiaan kita sebagai rakyat ini bergantung kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah, kita adalah orang-orang yang saleh, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ya kan? Maka Allah akan zahirkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang melaksanakan kebaikan. Itu macam kita panggil generasi awal umat Islam macam tu, kan? Jika orang-orang yang berkuasa atas para hamba di masa itu adalah tokoh yang baik dan bertakwa, tentu keadaannya tidak terjadi peperangan yang mengerikan itu. Masa itu masa bila? Masa akan datang. Masa akan datang inilah yang akan berlaku ni. Yang akhirnya melahirkan sebuah pertempuran. Tambah lagi yang dahsyat. Yang dahsyat. Pertempuran yang dahsyat. Yang mengerikan. Ya kan? Sehingga mengalirkan darah-darah menjadi sungai tadi kan. Ramai manusia mati. Kewajipan yang harus, yang mesti dilakukan dengan adanya harta sedemikian itu adalah menjadikannya rampasan perang. Kan? Sehingga harus dibagi, mesti dibagi dengan cara sebagaimana telah diwajibkan oleh Rabb, oleh Allah Ta'ala kepada para hamba. Kan? Jikalau harta peperangan, orang kafir dengan orang kafir, baru dia jadi harta ghanimah. Dia antara orang Islam dengan orang Islam, ghanimah apa benar? Islam dengan Islam mana ada ghanimah? Itu fitnah, musibah yang berlaku kan. Jadi, kalau faid pula, faid, apa dia faid? Itu beza dua tu, ghanimah dengan faid. Dua ni harta yang halal dalam peperangan. Al-faid adalah harta yang jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa berlaku peperangan. Orang Islam pergi tengok orang kafir lari selerak habis. Lari selerak, tinggal habis. Kambing, muntah, segala emas, segala permata, segala apa, tinggal habis. Itu jadi faid. Tak berlaku peperangan. Dua harta ni yang halal untuk dibahagikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi dia mari sini matan dia. Kan? Jadi kita nak baca. Tak patut kita baca matan, baca terjemahan saja. Kita kena bacalah ayat daripada surah Al-Hasyr tadi kan. Ni ke siapa ni ada nak buat kerja mudah, tesis ke apa ke, dia boleh download ni lah, ni surah.com ni ke Quran.com tu surah.my ni kan. Surah tengok surah apa tadi? Surah Al-Hasyr ni kan. Ayat apa? Ayat 7 kan. Senang, masya-Allah. Ni mudah ni, tapi tu dia kita punya otak pun dia lembab jugalah. Tengok kan, dia siap dia boleh. Oh, ni saya tak share screen lah. Okey. Saya share screen. Sorry. Tu saya tak tunjuk. Sekejap saya tunjuk Saya sharekan screen ayat Quran ni ya. Okey, share screen supaya kita sama-sama boleh tengok kan. Okey, entire screen. Okey, share. Okey. Ayat Quran dari mana tu? Ayat Quran dari surah ni. Okey, biar dia baca dulu. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين sebenarnya okey, dia sebut surah Al-Hasyr ayat 7. Tadi di sini ayat 7. Ni lah. Kan? Ayat 7 kan?
Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Ni. Okay. Apa saja harta rampasan diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah. Falillah. Wali Rasul dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walidil qurba dan untuk anak-anak yatim. Untuk kaum kerabat. Kaum kerabat. Qurba, kaum kerabat. Kerabat siapa? Kerabat Rasul kan. Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wabnis sabil dan mereka yang terlantar dalam perjalanan. Okay. Kay la yakuna supaya tidak adalah ataupun janganlah harta itu beredar dulatan bainal aghniya beredar di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu. Sampai situ ayat dia. Kan? Ada umat takum rasul tu sampai ayat tu makna lain pula. Ini sampai sini. Ayat dia kan. Ini apa yang nak disebut di sinilah. Okey. Jadi inilah dia harta dalam peperangan yang halal untuk dibahagikan. Apabila berlaku peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Bukan peperangan di antara orang Islam dengan orang Islam. Kan? Adapun peperangan di antara orang Islam dengan orang Islam ni adalah dosa. Ini adalah maksiat. Kecuali yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang merupakan ijtihad di kalangan kibar sahabah. Okay? Itu darah-darah yang tumpah waktu itu adalah tak dihitung oleh Allah Ta'ala. Dia darah tu habis macam tu ya. Kan? Tak kata orang ni bunuh kau ni berdosa ni tak. Dan itu kembali kepada ijtihad. Kerana masing-masing mentaati pemerintah mereka, ketua mereka. Cuma ijtihad di sini ulama membahagikanlah di antara ijtihad yang salah dapat 1 pahala, ijtihad yang benar dapat 2 pahala. Jadi masing-masing mereka mendapat pahala biiznillahi insya-Allah taala. Kan? Gitu. Adapun yang berlaku di kalangan kita selepas generasi sahabat ini maksiat, ini dosa. Pergaduhan, permusuhan, peperangan, pertentangan di antara pertempuran di antara umat Islam adalah dosa maksiat. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Gitu. Jadi kalau dalam keadaan berlaku macam tu, keadaan tu macam mana? Kan? Nabi kata, jadilah engkau salah seorang di antara 2 anak Adam yang terbunuh itu. Dalam satu maksud dalam satu hadis. Kalau orang masuk itulah fitnah tu kan, dia masuk dia nak ajak kita ikut geng dia, kita tak mau ikut, dia bunuh kita. Biarkan dia bunuh kita. Sampai macam tu. Dia suruh kita macam tu. Siapa yang suruh? Nabi SAW suruh macam tu. Kun, jadilah kamu di antara 2 anak Adam yang terbaik, iaitu yang terbunuh itu. Kan? Sekiranya kau membunuh aku, maka kau menanggung dosa. Kan? Tabu abismi wa ismika. Kan? Jadi engkau bila engkau bunuh aku, engkau akan menanggung dosa aku dan dosa engkau. Macam ni kan? Yang Allah sebut dalam kisah apa nama? Saya yang beda kelas. Nanti sekejap. Okey, sekejap lagi. Lagi 3 minit ya. Okey. Apa nama? Kan? Disebut dalam surah apa? Sebut kan? Okey. Dalam ni. Kisah pembunuhan anak Adam tadi kan. Untuk tulan ni. La aqtuluka. Tayar ni. Okey, tak apa saya cari tak jumpa di sini. Wala zimmatun. Tabu abismi. Ya, tabu abismi. Okey, tulisan kecil tak nampak. Okey, tak apa. Tak jumpa di sini. Saya tak ingat lafaz ayat tu. Okey.
Okey, ni surah ni. Surah nombor 5, surah Maidah. Ni. Okey. Kisah pembunuhan yang berlaku kepada anak Adam tu kan. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي. Okey. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau hulurkan tangan kau untuk membunuh aku tidak akan menghulur tanganku untuk membunuhmu. Kan? Sungguhnya aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW apabila berlaku zaman fitan. Apabila di zaman fitan ni berlaku macam ni pada kita kan, ada orang datang nak bunuh kita. Kan? Kalau nak suruh kita ikut geng dia, kita tak mau ikut. Kan? Jadi kan? Maka sampai Nabi suruh kita biarkan kita dibunuh olehnya. Macam tu sekali kan. Macam mana? Jadi orang mungkin macam, takkan macam mana kita nak, kan kita suruh mempertahankan diri kita dan sebagainya. Kan? Tapi dia hakikat dalam peristiwa seperti ini fitan. Kan? Fitnah yang berlaku di kalangan umat Islam begini keadaan dia. Okey? Gitu. Dan ibrah, faedah dan hukum-hukum daripada hadis ini, tak apalah, kita bacalah nantilah insya-Allah. Kan? Kita dah sampai kepada penghujung masa, insya-Allah cukuplah untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah di masa akan datang, insyaAllah ta'ala. Salah silap kekurangan itu kesilapan dan kekurangan saya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesilapan dan dosa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sirril muslimin wal muslimat nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.